wa ta'ala. Kita bersyukur kerana masih lagi diberikan Allah Ta'ala nikmat nyawa, masih lagi kita dapat bersama-sama. Alhamdulillah, pada bulan Mei ni terlalu banyak peristiwa kan, macam-macam. Hari ini cuaca sambutan kan, dan tak akhir sekali kedatangan Irsyad Irsyad Jumanji, Irsyad Manji, iaitu tokoh yang mempelopori liberal, mana Islam liberal, maknanya dia nak mentafsirkan sebuah Islam mengikut acuan yang dia rasa betul. Jadi macam-macam peristiwa besar berlaku. Minggu depan pula ada himpunan jutaan belia, lagilah kan. Hebat katanya, ada katanya satu jenis muzik, satu pentas. Mungkin ada beberapa pentas kot nanti kat sana. 1000 artis. Macam-macam lagi. Jadi macamlah bulan Mei ni begitu banyak ujian ataupun peristiwa, sama ada kita mengambil istifadah ataupun pengajaran pada peristiwa tersebut ataupun tidak, ataupun kita sekadar menjadi pemerhati sahaja kepada peristiwa-peristiwa yang berlaku. Sahabat Allah Subhanahu Wa Taala, hari itu kita dah membicarakan tentang tarikh kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi patutnya hari ini kita masuk cerita apa? Cerita tahun Gajah. Jadi Nabi kita dilahirkan pada hari Isnin 12 Rabiul Awal. Apa lagi? Tahun Gajah, ataupun bersamaan dengan 570 Masihi. Jadi kita nak mengambil cerita mengapa dinamakan tahun Gajah tersebut. Nabi kita lahir dikatakan pada tahun Gajah. Jadi dia ada peristiwa di situ yang boleh kita ambil pengajaran dari peristiwa tersebut. Jadi orang Arab pada ketika itu Nabi kita dikatakan dilahirkan dalam 50 hari ataupun 55 hari selepas peristiwa tersebut. Pada tahun tersebut berlakunya datangnya satu tentera bergajah untuk memusnahkan Kaabah pada ketika itu, tapi telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cerita dia bermula pada ketika itu di sebelah Yaman. Kalau negara Arab tu, kita tengok Mekah tu di sebelah Yaman. Dipanggil Yaman sebab apa? Sebab dia pada belah kanan peta tu. Orang Arab kata Yamin ni kanan, Malaysia Yamin tak ada. Yamin tak ada ini. Jadi belah kanan ni dipanggil Yamin ataupun kanan. Jadi negara sebelah situ dia ambil negara Yaman. Jadi kalau tengok dalam peta tu, dia betul berada di sebelah kanan bayang Kaabah tersebut. Jadi di situ dikuasai, pada ketika itu dikuasai oleh seorang raja, nama dia Abraha Al-Ashram. Raja ni raja Nasrani. Dia datang daripada Khabsyah, negara Khabsyah. Kemudian dia menguasai negara Yaman tersebut. Kemudian pada ketika itu menjadi tradisi orang Arab ni, dia pergi musafir, pergi jalan semua ke arah Kaabah. Bila ke sana dia buat ibadat. Jadi Abraha ni, Cik Yamin dah sampai. Jadi Abraha ni dia tengok, dia kata awatlah orang duk pergi Mekah tu, duk beribadat kan. Dia kata Kaabah ni lekeh je, dia kata kan. Bangunan batu macam tu tak hebat mana pun, tak ada air pancut ke lampu lilak-lilak macam ICT tu ke apa kan. Tak canggih mana pun dia kata Kaabah. Tu dia kata aku boleh buat canggih lagi. Sebab apa? Sebab orang belah Yaman ni dia terkenal dengan binaan dia yang cantik. Kan kita tahu sejarah Ratu Sabak tu. Sabak itu Ratu Balqis. Dia bangunan-bangunan yang cantik. Dia adik keturunan tu, warisan orang Yaman ni, dia suka buat bangunan yang cantik. Jadi Abraha ni tadi dia pun buat bangunan yang cantik. Dia ambil marmar apa semua cantik, tersegam indah. Dia dah siap semua sekali. Dia pun berbanggalah dengan binaan itu, apa tu, gereja yang dia buat tu. Nak jadikan cerita,
Datang pula orang Arab ni. Orang Arab tahu, oh Abraha duk buat bangunan cantik. Dia pun dia pi dekat gereja tu, dikotorkan gereja tersebut. Sampailah berita tersebut kepada Abraha. Dia kata, celaka betul orang Arab ni, kau kotorkan aku punya masjid, aku punya gereja. Dia kata, aku nak serang Kaabah pada hari ni juga. Kemudian dia pun siapkanlah tentera-tentera dia. Dan antara paling besar sekali tenteranya adalah tentera bergajah. Ada dikatakan 13 ekor gajah dan diketuai oleh satu ekor yang paling besar, nama dia Mahmud. Ikut riwayat nama dia Mahmud lah, gajah paling besar. Dia Abraha pun pergi dengan tentera gajah dia, pergi sampailah dekat nak masuk sempadan Kaabah tersebut. Jadi pada ketika itu orang Arab semua telah pergi meninggalkan kawasan persekitaran Mekah tersebut kerana takut dengan kedatangan tentera yang besar ni. Tapi satu kaum saja yang menjadi hero pada ketika itu. Kaum apa? Kaum Quraisy. Dan kaum Quraisy tu pula diketahui oleh siapa? Diketahui oleh datuk Nabi Muhammad. Siapa? Abdul Muttalib. Jadi nak cerita peristiwa gajah ini telah disusun, seolah-olah telah disusun untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan datanglah tentera tersebut berada di sempadan. Dan sampai kat sempadan tu, dia melihat ada satu kaum yang mempertahankan Kaabah dan tak mahu berganjak. Dia Abraha kata, hebat kaum ni. Tengok ketua dia pun hebat. Hantar surat. Dia kata, aku minta kamu serahkan Kaabah tersebut. Abu Talib tak mau berganjak. Dia tak mau ganjak, aku akan serang. Jadi Abraha pun dengan tentera pun turun untuk menyerang Kaabah dengan dia punya gajah paling besar itu, nama apa? Mahmud. Turunlah Mahmud dengan 13 ekor gajah yang lain tadi. Kemudian si Abraha ni pun nak bergerak. Dia punya gajah tadi tu. Dia kata, kita serang. Dia arahkan ke Kaabah. Gajah tu duduk. Dia angkat dia, dikalihkan gajah dia ke kanan. Gajah tu bangun, pergi kanan, dikalih balik ke arah Kaabah, serang. Gajah tu duduk. Dia tak boleh pergi kanan, nak cuba tak berjaya. Dia suruh gajah tu bangun, kalih belah kiri pula. Gajah tu bergerak. Dia patah balik, serang Kaabah. Gajah tu duduk. Itulah akhirnya. Maknanya gajah tersebut yang nama Mahmud tu tidak mahu menyerang Kaabah. Dan akhirnya apabila tentera gajah lain sedang cuba untuk menyerang Kaabah dalam keadaan begitu gawat, kita boleh bayangkanlah, gajah datang ke satu tempat yang besar, gajah 13 ekor. Kalau seekor pun pijak kereta Encik Yamin, habis ganap. Ni 13 ekor. Boleh bayangkan suasananya. Dengan suasana yang dengan gawat tu, datanglah daripada langit, pada hujung arah laut, sekumpulan burung datang membawa batu yang seolah batu tersebut dipanaskan. Batu yang panas 3 biji. Bukan riwayat 3 biji, 1, 2 di kaki dia yang 2 tu, satu lagi di belah paruh dia tu, membawa batu-batu tersebut. Kemudian sampai ke tentera-tentera bergajah tadi, dilemparkan satu persatu. Dia tak semua kena. Siapa yang kena, terbakar. Dia ada yang hidup. Jadi datangnya tentera tu dipanggil Ababil. Akan kita tengok dalam surah Al-Fil, surah gajah disebut Ababil. Ababil bukan nama burung tu, tapi disebutkan sekawan burung yang datang. Kita boleh bayangkan, datang burung begitu banyak, melemparkan batu satu demi satu. Itu peristiwa yang berlaku. Dan akhirnya peristiwa tersebut dicatatkan oleh orang Arab, mempunyai satu kisah yang cukup besar. Sebab orang Arab belum pernah lagi diserang oleh satu bencana ataupun satu peristiwa yang sebesar itu. Dan pada ketika itu, yang mempertahankan suasana pada ketika itu adalah kaum Quraisy, diketahui oleh siapa tadi? Abdul Muttalib. Dan mereka mendapat satu bantuan yang mereka tak sangka. Bayangkan kita tiba-tiba dalam keadaan yang begitu gawat, kan? Datang burung menyelamatkan kita. Jadi suasana tersebut adalah suasana yang begitu pelik.
dan pasti akan dicatat oleh sejarawan. Okey, jadi sejarah tersebut akhirnya ditulis dan dimaktubkan sehinggalah akhirnya turun. Selepas pada tu Nabi kita berdakwah dan turunnya surah Al-Fil. Warak tak ada seorang pun yang mengatakan surah Al-Fil itu surah yang bohong. Ada? Tak ada. Kan? Kalau kita baca dalam Quran, Nabi kata, okey, kalau ada surah ataupun dakwaan Nabi Muhammad doa yang bohong, sila beritahu. Tapi ada banyak surah, tak ada satu surah nama dia surah Al-Fil yang memang berkenaan sangat dengan orang Arab. Jadi tak ada satu orang Arab pun yang mengatakan sejarah yang cerita Al-Fil yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebut adalah perkara yang palsu atau masalah. Ini menunjukkan bahawa bukti berlakunya peristiwa tersebut dan benarnya peristiwa tersebut cuma pengajaran yang perlu kita ambil daripada peristiwa tersebut. Jadi apa pengajaran dia? Pengajaran dia yang pertama, bangunan ataupun rumah ibadat bukan dibina dengan kecantikan. Itu yang pertama. Rumah ibadat kita tidak bina dengan kecantikan. Kecantikan itu nombor dua. Tapi yang pertama dibina dengan ketakwaan. Takwa orang yang membina tersebut. Maknanya kalau kita tengok gereja Abraha yang besar, yang cantik berbanding dengan Kaabah, mana lebih cantik? Mesti Abraha lebih cantik. Tapi kerana bangunan Kaabah tu dibina sejak zaman Nabi Ibrahim AS yang penuh dengan ketakwaan, akhirnya ia dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita pada hari ini nak bina masjid, bukannya sewenang-wenang ni. Maknanya kita bina masjid cukup, bina masjid yang cantik. Masjid apa? Masjid terapung, masjid sengit, masjid terbalik, masjid apa semua kan. Hari ni orang membina masjid meletakkan sesuatu kecantikan di situ untuk menjadi tarikan, bukannya ketakwaan pada masjid tersebut. Kalau tu zaman dulu masjid hanya kayu je kan, tak ada apa hebat pun, tapi kita pergi sembahyang kat masjid tu rasa tenang. Kita pergi sembahyang kat masjid tu rasa boleh beribadat. Banding hari ni kita pergi masjid berkilau-kilau kan, dan sebagainya, lampu sana lampu sini. Jadi hari ni orang membina masjid lebih untuk memperlihatkan kecantikan, tapi bukan untuk membina ketakwaan pada rumah tersebut. Pengajaran kedua, peristiwa tersebut menunjukkan bahawa persediaan kepada lahirnya seorang seorang Nabi yang agung. Maknanya kalau Nabi Ibrahim, Nabi Isa AS, dia diberikan ketika dia lahir adalah dia mampu untuk bercakap. Dia boleh bercakap. Nabi kita Muhammad sebelum dia lahir adanya satu peristiwa yang cukup besar. Ini menggambarkan bahawa persediaan Allah Ta'ala berikan untuk melahirkan seorang Nabi yang agung. Dan yang ketiga, boleh kita ambil pengajarannya adalah kita nak membina rumah kita lah. Rumah kita nak bina rumah, mulakan dengan ketakwaan. Bukan cari corner lot dulu, bukan cari rumah 2 tingkat besar. Itu kita cari, tapi itu yang kedua, bukan yang pertama. Kadang kita cari rumah, kita leka. Kalau yang lelaki dia cari rumah tu besar ke, rumah tu sesuai dengan dia ke apa ke. Kalau yang perempuan dapat rumah, dia fikir nak pasang langsir, pasang dapur, apa lagi, susun kursi, kayu jati, kayu tak jati, lagi apa lagi, macam-macam lah dia fikir kan, bila dapat rumah. Itu semua penting, tapi bukannya perkara pertama yang perlu kita hias. Jadi kita kena fikirkan macam mana nak hiasi rumah kita yang baru tu dengan ketakwaan. Selepas kita hiasi dengan ketakwaan, barulah rumah tersebut akan dapat keberkatan walaupun tak ada kayu jati. Waktu dulu atuk kita yang bahagia, anak 5-6 berderet-deret, tak ada bang kayu jati. Tapi hari ni muka masam je kan. Tanya pasal apa muka masam, dia minta kayu jati tak dapat kan. Macam-macam. Kerana kebenaran dalam rumah menyebabkan rumah tangga tidak mesra. Kadang nak minta ni mozaik lah kan, minta macam-macam lah. Kalau kita ada rumah ni kita nak, itu semua penting. Tetapi perkara yang lebih penting adalah kita hiasi rumah kita dengan ketakwaan. Jadi itulah antara pengajaran-pengajaran boleh kita ambil pada surah Al-Fil, surah gajah, itu peristiwa tahun gajah. Dan insyaAllah selepas pada ni kita akan cerita, iaitu Nabi kita dilahirkan pada tahun gajah pada 570 atau 51
dalam keadaan dia yatim. Jadi kita akan imbau bagaimanakah ayah Nabi Muhammad, siapakah ayah Nabi Muhammad tu? Abdullah. Dan siapakah ibu dia? Aminah. Dan akhirnya kenapa dia dilahirkan dalam keadaan yatim. Mudah-mudahan pada masa akan datang kita akan kupas perkara-perkara tersebut untuk menjadi pengajaran bagi kita. Mudah-mudahan kita akan diberkati oleh Allah SWT dengan sirah Nabi Muhammad SAW untuk kita jadikan ikutan dalam kehidupan kita sehari-hari. Aku liqauli hadza astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat atas kafarat.